Salam guys, semua Malik di sini. Hai. Alright, siapa dekat sini ada masalah bila menggunakan Bluetooth TWS earphone tu kan, yang jenis in-ear tu. So bila korang pakai lama-lama sikit, korang akan mula rasa macam ada radang lah dekat dinding telinga korang kat dalam tu kan. Dia rasa sakit kan. Selalunya benda ni dia akan berlaku bila korang pakai earphone tu terlampau lama sangat, dalam 3-4 jam macam tu kan. Memang dia akan mula rasa sakit. So antara penyelesaian yang korang boleh buat, pertama adalah dengan menggunakan buds yang lebih kecil lah. Tapi masalah bila korang gunakan buds yang lebih kecil ni, kadang-kadang tu dia terasa longgar sangat pula. Bila rasa longgar ni, lagilah dia rasa macam nak jatuh kan. Tapi bila korang pakai saiz yang besar sikit, terasa ketat sangat pula, dia datang balik sakit tu. So memang pening lah kat situ. Ataupun satu lagi, kita ada alternatif lain juga, iaitu dengan menggunakan Bluetooth TWS yang jenis on-ear punya, di atas telinga. Tapi earphone jenis on-ear ni pun ada masalah dia juga kan. Sebab dia tak masuk dalam, so dia memang mudah untuk rasa macam nak terjatuh. Tapi yang bestnya, bila korang pakai on-ear ni, korang boleh pakai berjam-jam lah. Kalau korang pakai 4, 5, 6 jam pun memang tak ada masalah. Telinga korang memang confirm tak akan rasa sakit. Jadi dalam video kali ini, aku ada satu produk TWS Bluetooth earphone jenis on-ear ni yang mungkin boleh dijadikan alternatif macam aku cakap tadi tu, iaitu Tronsmart Onyx Ace. Aku tak pasti Onyx Ace ni masih baru ke tak, tapi yalah, bila aku dah buat video ni, aku anggap benda ni barulah. Aku akan explain macam mana dengan dia punya build quality, macam mana dengan dia punya audio quality, apa feature-feature yang dia ada, dan last kali aku akan bagi tahu sama ada ianya berbaloi untuk dibeli ataupun tidak. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Pertama sekali, kalau kita tengok pada kotak dia ni, kotak dia ni memang jenis tak relax punya. Habis semua benda kalau boleh dia nak tulis, dia nak tunjukkan semua feature-feature yang dia ada untuk Onyx Ace ni. Memang bazir dakwat betul. Tapi bila kita fikir, tak apalah kan. Yang penting apa yang dia cuba nak sampaikan tu memang tersampailah bila kita baca. Jadi model dekat tangan aku ni adalah warna putih. Dia ada juga warna hitam. So ikut korang lah, korang nak pilih warna apa kan. Macam aku, memang personally aku suka warna putih ni. Kita mulakan dengan design case dia terlebih dahulu. Apa yang aku boleh katakan, dia punya design case dia ni memang agak buruk lah. Maybe sebab dia tak nak nampak macam AirPods kan. So dia letak lah chrome accent dekat bahagian depan ni kan. Aku tak tahulah apa benda yang nampak lawa, tapi memang dia memang tak kena lah. Nampak buruk lah kat mata aku. Dan kemudian korang akan nampak brand Tronsmart dekat bahagian bawah ni. Korang juga akan nampak battery indicator. So dia ada 4 LED yang akan menunjukkan tahap nilai bateri dalam case ni. Dan last sekali korang akan nampak slot pengejasan Type-C dekat bahagian bawah. Yang ini memang nice. Yang ini aku suka. Jadi yes, macam aku cakap tadi, design case dia ni memang buruk, tapi bagi aku benda ni macam tak adalah nampak macam penting sangat pun. Sebab apa yang penting adalah dia punya size dia tu memang compact. So memang mudah untuk kalau korang nak bawa pergi mana-mana, korang nak masukkan dalam seluar jeans korang yang poket yang kecil tu kan. So dia memang boleh masuk lah. Itu yang pentingnya. Lagipun siapa je nak tengok korang punya case kan. Korang bukan bawa earphone ni pegang macam ni, duk ke hulu kilir bawa macam tu kan. Benda ni selalunya memang akan ada dalam poket korang. So tak kisahlah design dia buruk ke tak, korang je lah yang tahu dia buruk kan. Lagipun apa yang penting sebenarnya adalah design dia punya earphone tu. Earphone ni sendiri, ini yang paling penting sebenarnya. Jadi untuk earphone ni sendiri, bagi aku memang sangat cantik. Dia tak ada sebarang logo ke apa ke. Design dia pun tak adalah nampak sangat macam AirPods. Dekat tangkai dia ni, dia jenis flat sikit, and dia ada weight distribution yang bagus lah. So let's say kalau korang nak gunakan untuk pergi workout ke, pergi jogging ke, memang dia tak ada masalah. Dia takkan mudah untuk jatuh. Actually dia memang tak jatuh pun. Aku memang dah pakai hari-hari aku pergi jogging, memang dia tak jatuh. And disebabkan Onyx Ace ni dia mempunyai rating ketahanan air IPX5, so ini buatnya memang sesuai lah untuk korang gunakan Onyx Ace ni untuk tujuan workout. Satu lagi, aku memang suka guna Onyx Ace ni bila aku nak berjogging. Sebab aku tak tahulah korang perasan ke tak, kalau korang pakai earphone yang jenis in-ear punya tu, bila korang pergi berjogging, time korang pergi jogging tu, setiap kali kaki korang tu sentuh dekat lantai kan, korang akan dapat rasa dia macam bunyi getaran. Dum, 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 dum. Aku dah nampak macam pelik dah ni. Dum, dum. Dia bunyi macam itulah. Sebab telinga korang tu memang terlampau isolate sangat dia bunyi tu. Sebab tu dia ada bunyi dam-dam-dam tu. Jadi bila aku gunakan Onyx Ace ni, memang dia takkan ada masalah tu. So aku boleh dengar bunyi music tu dengan clear tanpa ada sembarang bass yang gangguan macam aku cakap tadi tu lah. Which is benda ni memang bagus. Jadi untuk keselesaan, bila korang pakai tu memang rasa selesa lah. Macam aku cakap tadi, bila korang pakai berjam-jam, beberapa lama pun memang dia takkan rasa sakit dekat telinga korang. And disebabkan dia jenis on-ear, memang tak ada masalah untuk korang gunakan Onyx
Ace ni kat dekat office ke, time memandu ke, aku tak sarankan untuk korang guna time memandu. Tapi let's say kalau korang nak gunakan untuk time memandu tu pun, aku boleh kata memang okey. Nak riding kan, bawa motor tu semua memang boleh pakai. Reason dia adalah disebabkan Onyx Ace ni dia jenis on-ear. So ini bermakna dia tak isolate sound dekat keliling korang. So korang boleh dengar lah bunyi orang bercakap, bos nak bercakap dengan kau ke, ataupun bunyi horn kereta ke, memang korang boleh dengar lah. So tak adalah membahayakan korang bila korang pakai benda ni, sebab semua benda korang boleh dengar dengan clear. Okay, so sekarang apa kelemahan dia? Kelemahan dia yang aku nampak ada 3. Satu, macam aku cakap tadi, disebabkan dia jenis on-ear, memang korang tak ada, dia punya isolation sound tu memang tak kuat. So korang boleh dengar bunyi sekeliling korang. Jadi kalau korang berada pada kawasan yang terlampau bising, memang korang tak dapat nak enjoy lah bunyi music time dengan lagu tu, memang korang tak dapat enjoy lah sebab dia kacau kan, bunyi luar kan. Tapi kalau korang berada pada kawasan yang sunyi macam aku sekarang ni, sunyi tak dengar apa, so bunyi dia memang sedap, memang clear. Kedua pula, disebabkan dia jenis on-ear juga, sama juga macam kebanyakan earphone lain yang jenis on-ear, memang dia mempunyai masalah sikit dari segi dia punya sound bass dia. Bass dia tu memang ada, tapi dia tak terlampau deep sangat. Dia tak kuat lah. Dan yang terakhir, disebabkan dia jenis on-ear juga, dia adalah jenis one size fit all. So macam aku pakai kat telinga aku, memang rasa macam selesa, memang ngam je dengan telinga aku. Jadi mungkin benda ni ngam kat telinga aku, tapi tak ngam dengan telinga korang. So dia depends pada size telinga korang lah, macam mana dia boleh adapt tak dengan size Onyx Ace ni. Untuk sound quality pula, disebabkan Onyx Ace ni dia menyokong aptX codec, sound yang dihasilkan memang aku boleh kata mantap lah. Dia punya mid dia tune, dia punya high dia tune. Cuma macam aku cakap tadi lah, untuk dia punya low frequency dia tu memang tak terlampau rasa sangat lah. Dia ada tapi tak terasa. Dia punya sound stage pun aku rasa memang luas. Dia punya stereo pun berfungsi dengan baik. And vokal penyanyi pun kalau korang guna untuk dengar lagu, memang clear habis. Memang best lah. Itu je aku boleh cakap, memang best. Satu lagi benda yang aku sangat berpuas hati juga dengan Onyx Ace ni, sebab korang boleh control volume daripada Onyx Ace ni sendiri. Tak payah nak keluarkan handphone tu semua. So untuk naikkan volume, korang just tap satu kali dekat belah kanan, turunkan volume satu tap dekat belah kiri. Kalau korang nak jawab call ataupun korang nak pause play song, korang tekan 2 kali dekat belah-belah mana pun, tekan 2 kali untuk pause and play. Kemudian kalau korang tekan lama-lama belah kanan, dia akan skip song ke depan. Tekan lama-lama belah kiri, dia akan skip song ke belakang. Dan last kali korang tap 3 kali dekat mana-mana pun untuk korang panggil Google Assistant ataupun Siri lah kalau korang pakai dekat iPhone. Satu lagi kelemahan yang aku nampak dekat Onyx Ace ni, ialah dia tak ada automatic detection untuk dia, sebab dia tak ada sensor tu kan. So dia tak boleh nak automatic pause and play. So setiap kali kalau korang nak pause ataupun play, korang kena tap 2 kali lah. Macam aku cakap tadi tu, command dia tu, dia tak boleh nak detect bila cabut je dia pause kan. Yang itu selalunya dekat earphone yang mahal lah. So yang ni dia tak berapa mahal, dia tak ada lah fungsi tu. Untuk bateri pula, dengan case ni, Transmart kata korang boleh pakai selama 24 jam. Tapi kalau korang buka keluar pasang ni, Transmart cakap boleh pakai dalam 4 jam. Tapi aku try, aku just dapat dalam lebih kurang 3 jam je. So kira okey lah dekat situ. Dan untuk pengecasan pula, bila korang masukkan dalam cradle ni, dia hanya akan mengambil masa dalam 1 jam lebih je untuk full chargekan bateri kat dalam Onyx Ace ni. Macam mana korang nak tahu dia dah penuh? Bila korang masukkan dalam cradle ni, bila korang tutup, dia akan menyala 2 atas bawah. So bila dia terpadam, maknanya bateri dah penuh. So macam itulah cerita dia. Memang mudah je dia punya indicator dia tu. Kalau korang tak faham, dalam kotak dia ada bagi satu buku manual yang korang boleh baca. Dekat situ dia ada bagi tahu semua benda lah yang korang patut tahu. Dan kemudian dalam kotak tu juga dia ada bagi satu kabel USB A to USB C untuk korang gunakan untuk korang charge dia punya cradle ni. Okay? Untuk latency pula, yes dia ada latency, tapi korang akan hadap latency ni bila korang main game je lah. Aku try main PUBG Mobile dekat phone aku, memang dia ada terasa lambat sikit lah. Tapi kalau korang buat benda-benda lain macam tengok movie, tengok YouTube, buat apa-apa pun dekat yang benda-benda lain lah yang bukan gaming, memang dia tak ada masalah. Dia punya sound dia memang on point. Visual dengan audio memang tepat. Untuk call quality dia pun bagus disebabkan dia ada 4 mikrofon and dia ada teknologi noise cancellation. Orang yang aku call tu mampu untuk dengar suara aku dengan clear. Memang tak ada masalah. Memang superb. Memang bagus. Bluetooth connection ni pun aku boleh kata bagus juga. Tak pernah sekali pun dia macam terdisconnect ke ataupun terputus-putus tu ke. Memang tak ada. Kemudian once bila korang connected dengan smartphone korang tu, setiap kali korang masukkan Onyx Ace ni dalam dia punya cradle tu, dia akan terus automatic turn off. Bila korang keluarkan daripada cradle, dia akan automatic turn on. Dan ya, aku rasa tu je lah berkenaan dengan Onyx Ace ni. Jadi pada tanda harga jualan rasmi RM169, adakah berbaloi untuk korang angkat Transmart Onyx Ace ni sebiji? Yes, bagi aku memang agak berbaloi. In fact, aku rasa Onyx Ace ni adalah merupakan TWS jenis on-ear yang paling best yang pernah aku gunakan. Design dia cun, audio dia pun best, bawa
bawa pergi jogging pun best, tak kisah buat apa-apa pun best. Galis air pakai port jenis Type-C, memang aku suka lah. Memang aku akan gunakan Onyx Ace ni sampailah aku jumpa On-Ear TWS lain yang best. Cuma nasihat aku, kalau korang ni jenis gamers, korang beli benda ni pun untuk main game, memang aku tak sarankan lah. Sebab dia ada latency tu, which is benda tu memang agak menjengkelkan lah bila korang gunakan time gaming tu. Tapi selain tu, kalau korang gunakan untuk benda-benda lain, memang best kot Onyx Ace ni. Kalau korang ni memang jenis yang dah fed up untuk menggunakan in-ear TWS tu sebab sakit dinding telinga korang tu, then mungkin ini adalah alternatif untuk korang. Aku memang secara terangnya boleh recommend lah untuk korang beli. Memang best. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ni. Aku akan letak link pembelian ni dekat bawah. Kalau korang nak, korang boleh check it out. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Di villa indah ini pernah menjadi saksi tamasya yang gemilang, suasana meriah, yang memiliki kehebatannya di malam itu. Bila-bila menyepi, kenangan pun bertabu. Wajahmu menikam memperlahankan waktu. Aku pun hilang arah, kerana di sini bermula cintaku padamu. Teruk, aku tak boleh tarik asah. So ni adalah contoh dia punya audio quality untuk dia punya mic dia. Macam aku cakap tadi, dia ada 4 mikrofon kan. So aku rasa dia punya sound memang okey, tak ada masalah. Korang boleh dengar suara aku dengan clear kan. So bila kita nak call orang ke apa ke, macam ni lah dia punya bunyi dia. Okay, aku rasa sampai situ je lah kan. Aku rasa aku nak cakap apa lagi lah. Aku cakap je lah supaya korang boleh dengar kan. So macam ni quality dia. So aku harap korang suka video ni. Macam aku cakap kat awal, sebelum habis video tadi, aku tak tahu apa benda aku merepek dah ni. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, okay. So kita akan berjumpa lagi. Aku ada banyak lagi Bluetooth earphone ni, nampak ni kat atas ni. Semua Bluetooth earphone yang aku akan review nanti. Nantikan video-video tu semua. Jadi bye-bye.